produk yang sangat-sangat senang dan ada wang kada dipikir. Okey, sebelum itu dulu, kita perlu tak makan suplemen? Perlu sebab apa? You tengoklah manusia awal dengan manusia moden. Kan manusia moden selalunya kita kurang bersenam, betul tak? Kurang makan makanan yang berkhasiat, kurang tidur, lebih tekanan dan kita lebih kepada pencemaran. Itu biasalah. Okey, ini sebab bagi contoh kenapa kita perlu suplemen. Kita perlu suplemen sebab kita sering terdedah dengan pencemaran. Kita memang terdedah. Tambah-tambah orang duduk kat KL, cuba you jangan duduk jalan lah kan. Lansir kita warna apa? Kalau warna putih lah. Kalau biasa lama sikit sudah masuk labu. Cuba bila kita basuh air tu je. Tak kan? Jadi kat situ kita nampak pencemaran. Kadang-kadang kita tak pasang kan. So terlepas tu gaya hidup yang tak sehat dengan tekanan dan sebagainya. Badan kita pula perlukan dos yang lebih tinggi nutrition bila kita sakit. Tapi selalunya bila kita sakit kita banyak ambil apa? ubat. Kita banyak ambil ubat, lepas tu makan pula kita dah start berpantang lah itu dan sebagainya kan. Kemudian kebanyakan kita makan mengikut selera. Puasa sebulan cantik lah. Raya jahanam. Hari raya pertama je Dah jahanam. cover sebulan. Cover sebulan tu tak? Sebab tu makanan. Itu kata kita kan. Kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran yang agak tercemar. Kadang-kadang kita beli tapi banyak yang contohlah kita beli buah limau kan, simpan dalam TS berapa lama? Lama. Kalau kita potong buah kerat yang kita makan. Biasalah kalau kita pergi rumah orang kahwin kan dia potong buah limau kan. Kita ambil berapa? 1-2 je. 1-2, kadang-kadang tak makan berat dan masam-masam kan. Macam itulah dah kehilangan nutrition yang kita masak. Okey. So kita tengok kalau lembu dulu dengan ayam makan, orang kata apa, dia bersepah je kan, dia makan makanan yang orang kata organik kan. Tapi sekarang lembu makan apa? Dedak. Lembu makan dedak. Sebab tu lembu kita banyak nutrition dalam daging itu pun dah kurang. Ayam pun sama. Kalau lori ayam jatuh kat jalan Seko lah kan, dekat highway ayam tu lari tak? Tak lari pun. Dia nak berjalan pun tak larat kan. Sebab tu kita pun macam ayam. Kita pun macam ayam kan. Okey, kemudian bahan bukan makanan yang dibenarkan dalam segera. Ini contohnya ramai yang nak pergi Paris, yang pergi melancong. Dalam beg ada apa? Maggi. Kenapa kena ada Maggi? Sedap. Sebab tu kadang-kadang kita sekarang ni kita pelik kan. Ramai anak-anak yang kena autism, ADHD. Kita lah bila lahir dia dah ramai yang dah masalah macam-macam lah sebenarnya daripada makanan. Daripada pemakanan Okey, kemudian anak-anak kita kalau ke sekolah kita tak boleh nak kontrol. Bahan banyak perwarna dalam makanan ringan, kanak-kanak jadi panas barat, perempuan, semua ni lah. Biasanya kita pokok bunga kemain lagi kita siram kan, bagi baca. Anak Bagi junk food. Kadang-kadang kurang nutrition. Sebab tu kita tengok sekarang ni banyak masalah pada kanak-kanak. Dari segi asma, dari segi eczema, macam-macam lah sekarang ni, betul tak? Dari sebab dia orang kurang nutrition. Kalau daripada kecil dah kurang nutrition, dibayangkan bila dah besar nanti kan. Kemudian kita yang belah mana? Kanan. Ya ke? Makanan yang paling banyak yang sebelah kiri. Senang dapat. Yang sebelah kanan tu Susah dapat. Susah dapat. Sebab kedai pun tak nak jual sebab dia tahu tak ada sambutan. Tak ada sambutan. Dia nak berniaga pun dia rasa pergi 2-3 kali kan. Nanti orang tak nak beli. Sebab tu dia boleh berniaga yang sebelah, betul? Jadi sekarang ni tabiat kita tambah macam ni lah, betul? Sudah, betul kan? Boykot kan? Ya, boykot. Ni. Kejap lagi. Dulu baru kan. Kalau tak ada teh tarik tak boleh tau. Sekurang-kurangnya satu hari 2 gelas. Tapi boleh buang terus kita tahu. Sebab tu kita tengok 73 rakyat Malaysia tak sihat, 48 juta orang ada darah tinggi. Kemudian kita tengok peningkatan tau. Peningkatan stroke pembunuh nombor 4. Bermakna daripada 2005-2006 kita pergi 52,000 orang. 6 orang diserang jantung setiap jam. 144 orang satu hari. Anda nampak macam tak ada apa sebab tak nampak depan mata kan. Lepas tu kadang-kadang kita tengok dalam video banyak kan, setengah semayang tak bangun-bangun. Tak
perlu bangun. Sebab orang kata, wah dia meninggal dalam keadaan Iman. Tapi betul lah kan. Tapi masalah apa sebenarnya? Jantung kan. Kadang-kadang kita tengok 32 mati setiap hari. Makin naik makin naik. Ini yang terbaru Januari 2024. Kes kematian mengejut dalam golongan 40 tahun ke bawah semakin Meningkat. Makin meningkat. Tu tadilah tak nak jaga makan tadi. Kan? Tak nak jaga makan tadi. Sekarang kita memang kita dengar aja, oh kawan kita semalam baru jumpa. Betul hari ni dah tak ada. Sebab apa? Semua adalah jantung. Semua adalah jantung. 50,000 kes stroke setiap tahun. Jadi semua ni ada punca ni. Hospital pun tenang, kan? Kita ada tak payah tengok video ni. Okey, suplemen penting tak untuk penting kan? Sebab kajian saintifik terbaru membuktikan pengambilan suplemen makanan bantu tingkatkan tahap Kesihatan. Sebab kita tengok sekarang ketara kita banyak doktor-doktor sekarang dah start promote Suplemen. Banyak juga doktor yang jual MOE sampai laboratori kerja. Fokus pada suplemen. Tapi pening tak kita kalau nak beli suplemen? Pening. Kalau kita pergi kat farmasi kita nak beli brand apa? Yang murah. Yang murah betul tak? Mentang-mentang lah suplemen pergi cari yang Murah. Yang murah ni dia beza dia apa tau? Dia ada perwarna, dia ada perisa dan dia ada bahan Pengawet. Ini dia beza dia. Sebab tu 90% suplemen dekat farmasi adalah Sintetik. Sintetik tu apa maksud dia? Sintetik tu dia buat daripada bahan-bahan Kimia. Contohnya biosi dibuat daripada petroleum. Dia tak perlu tanam, pokok, dia formulakan je. Contohnya macam apa dan sebagainya juga, dia orang tak ada ladang pun. Dia orang guna bahan-bahan kimia tukar jadi suplemen. Contoh macam ni lah. Yang mana yang organik? Ini. Tapi banyak kita beli yang mana? Yang kanan. Yang kanan tu ada pokok lah. Tak ada. Tak ada kan? Sama juga lah. Ini suplemen yang dekat farmasi. Ada tengok kan? Beza tak? Itu Biolife, Electrolyte pun ada juga vitamin C, kalsium magnesium, dia juga ada kalsium magnesium. Kan? Semua ada. Kalau kita pergi tengok kan, oh yang MOE ni lagi mahal. Tapi anda kena tengok, contohnya 30% Antri dia jual suplemen kalsium magnesium. Harga dia RM3. Bukan tak? Tapi dalam ni 30 biji. Kita kalsium magnesium kita berapa harga? 68 dalam ada berapa? Okey, 180 bahagi dengan 30. Berapa kali? 6 kali dengan 13. Berapa? 78. Mana kita kena beli 6 botol baru sama dengan 78 je. Okey, kemudian kita tengok pula kat botol, dia satu biji tu dia hanya 50 mg saja. Kita satu biji 200 mg. Kena tengok detail macam tu. Sekurang-kurangnya kita kena makan kalsium magnesium berapa biji satu hari? 4. Kita orang dewasa sekurang-kurangnya perlu 1000 mg satu hari. 1000 mg. Kan? Jadi kalau kita makan sebiji cukup tak? Tak. Kan? Sebab tu kita tengok ramai tak orang sekarang masalah tulang, masalah saraf, banyak sekarang kan? Puncanya ada satu je, kita punya kalsium magnesium. Okey, dari segi organik pula kita dah tahulah satu-satunya company yang organik apa? MOE. Siapa yang claim ni? Discovery Channel. Kita tengok walaupun Shakely tak ada ladang. Kan Osana, semua dia tak ada ladang. Kan? Tapi bukan MOE yang claim tau, ni badan ketiga yang claim. Okey. So, pilihan yang tepat dah tentu MOE. dia terlain. Kenapa dia terlain? Ada ladang Kita ada organik. ladang, kita ada apa lagi? Saintis, kita ada 1000 produk, kita adalah patent, kita punya 500,000 ujian setiap tahun. Apa lagi kita nak takut? Makan suplemen nanti buah pinggang rosak lah. Tapi dia orang buat kajian buat apa? Suplemen kita dah berapa tahun dah? 90 tahun. Kalau dah makan buah pinggang rosak, ramai orang rosak buah pinggang. Ramai orang sama ni buih macam ni kan? Jadi kenapa lagi kita takut-takut kan? Dan kita tengok setiap produk tu 15,000 ujian setiap bulan. Dia buat ujian dulu sebelum dia nak jual tau. Macam kita punya guide riset, dia test dulu dekat tikus lah, test kat semua. Bukan sebulan 2 bulan. Lepas dia test kat tikus, dia test pula dekat orang, termasuk Dr. Bazli.
Sampai macam itu kan. Yang macam-macam penyakit hari ni tak datang lah dia kan. Doktor tu kan. Ada darah tinggi, ada kencing manis. Dengan badannya, saiz dia tu ada test kat doktor sampailah doktor tu sihat, dah tak ada langsung lah kan. Jadi baru dia gunakan doktor pula untuk terangkan tentang suplemen. Okey. Percaya tak? Okay, apa permulaan kita nak makan? Trio ataupun kita ambil macam ni lah. Kita mula ambil suplemen sekurang-kurangnya double X. Dalam double X ada apa? 11 vitamin, 10 mineral dengan 19 perkataan sayur. Satu hari boleh tak kita makan 19 jenis sayur? Tak. Kan? Contoh macam ni lah kan. Ataupun you pergi dekat mana? Dekat sikit resepi, you order yang satu pinggan salad tu. Berapa ringgit biasanya? RM13. 13. Kalau kita ambil 11, 10 ni, berapa ringgit? RM6.40. RM6.40 dua kali makan. Pagi dan petang. So mana buah? Double X. Mana yang paling senang? Double X. Double X telan je lah. Kan? Sebab tu anak-anak baru kan, kalau kat rumah ada sayur kan, dia cakap apa? Dah makan double X? Memang tak ada apa-apa. Alah sayur baru makan. Kalau keluar makan dengan dia orang kan, sayur semua tepi. Dia letak dalam pinggan ayah dia. Lepas tu tak punya mak dia lah. Kan? Bila kita tanya, makan lah. Dah makan dah baik. Kan sampai itu sekali. Jadi apa salahnya kita ambil dah baik? Berapa harga dah baik? RM198. Okay. 100-208. Kalau kita beli yang dari fil apa? RM198. Berapa bulan makan? 2. Kalau kita makan 2 kali, kalau kita sehat, ada apa-apa, makan sehari sekali pun sebenarnya dah cukup. Boleh tahan 2 bulan. Okey, RM100 untuk sebulan. Sehari RM2. RM3 je. Kan? Pagi tadi kalau sarapan roti canai dengan teh tarik apa kan? Lebih. Roti telur dan sebagainya. Sebab kita tadi at least kita ambil. Bayangkan kita nak pergi cari sayur mana boleh? Jadikan habit. Jadikan habit. Okey, boleh? Okey, kalau nak tahu sebagusnya macam mana sakit tu, sakit dulu. Kena sakit dulu. Bila kena sakit sampai tek kamping pun kita boleh telan tau. Pernah tak orang kata telan apa kulit buaya lah, pernah tak? Apalagi telan tu anak tikus lah. Ada kan? Kenapa boleh jalan? Tak baik. Nak sehat. Kalau dah nak sehat, apa benda kau bagi pun lepas tu dia pergi cari dukun sana lah, cari sini lah, semua dia cari. Kan sanggup bayar kan? Sebab tu bila dah sakit. So nak tahu tak nak makan suplemen tak apa, sakit dulu. Sakit dulu kan? Okey, boleh? Okey, kita try. Kita pergi ke kalau orang kena masalah gastrik. Kalau orang kena gastrik, apa kita nak bagi? Nak bagi selalunya kita bagi dia kalsium, magnesium. Kenapa kalsium, magnesium? Biasanya orang kena gastrik, doktor akan bagi buat kapur. Kapur tu sebenarnya kalsium tu. Kan? Tapi itu sintetik kan. So kita makan kalsium magnesium, dia akan reduce asid dalam perut. Kalau contoh orang lah macam pergi sopu kembung kan, telan kalsium magnesium. Lepas tu ada akan sendawa, akan terkentut. Tapi sebenarnya dia akan buang kalsium magnesium tu. Protein untuk apa protein? You biasa tak akan tengok pohon lembu kan? Pohon lembu kan dia macam towel kan? Dia macam ada towel sikit kan? Bila kita banyak asid, bila makan tak jaga, bila asid, lama-lama dia kikis tak perut tu. Dia kikis lah, bila dia kikis jadi nipis lah. Dia nipis jadi macam ni lah. Sebab tu bila kita tak makan, asid perut keluar pedih kan? So kalau makan ubat doktor tu, doktor suruh sebenarnya untuk apa? Reducekan asid je. Kita makan protein tu apa? Tebalkan balik dinding periuk ni. Periuk tu apa? Kan? Tapi kan balik, tebalkan balik. Bila dah tebal, asid perut keluar, tak sakit dah. Kan tak sakit. Jadi kalau kita asyik makan ubat lama-lama perut makin jadi nipis. Sebab tu tak boleh makan pedas, tak boleh makan benda keras dan sebagainya kan. Dan kalau kita nak cepat lagi, kita gunakan kita punya gut reset. Gut reset tu tadi. Kita rawat usus kita dulu. Bayangkan orang yang dah kena bertahun-tahun kena gastrik kan, betul tak? Kesian tak? Kesian. Hanya dengan ini dia insyaAllah dia punya gastrik akan hilang. Okey, kita pergi pula kena orang kena wasik. Ini semua kena mengena kan dengan usus, betul tak?
Sama juga kalsium magnesium sebab apa? Kalsium magnesium ni, contohlah orang yang susah nak buang yang besar, ada yang kat sini hari ni, malam nanti you ambil 4 biji kalsium magnesium. 4 biji. Siapa yang susah nak tidur, boleh sana boleh sini, telah 4 biji. Kejap lagi you tidur tu orang kata panggil tidur mati. Memang nyenyak, dia tidur zon yang puas. Itu kalsium magnesium. Kalsium magnesium ni dia melembutkan, bukan saja setakat najis, dia melembutkan kita punya urat saraf. Ni puasa ni kat tubuh kita tu kan, dia mengembang muncul tu, dia memerlukan apa? Magnesium. Magnesium tu tadi bila you ada, senang je keluar. Najis tu akan jadi lembut. Kalau tak saya malam ni telan 4 biji, siapa yang ada rasa besok pagi cirit. Besok pagi najis tu jadi lembut. Okey, kenapa protein? Bila dah luka, puasa ni luka tak? Perlu merawat dengan protein. Perlu rawat dengan protein untuk sembuhkan balik biopsi tu tadi, untuk elakkan pendarahan, dan juga fiber probiotik ni kena. Ini kan kalau yang mana insya-Allah. Puasa ni kan, kalau dah potong dia tumbuh balik tak? Tumbuh. Dia tumbuh balik tau. Dia akan tumbuh balik. Itu kata. Sebab tu siapa biasanya orang yang kena puasa ni? Tak dengar? Lama sangat dalam toilet. Kita kalau duduk dalam toilet tu kan, kalau buat sok khabar, main Facebook kan, mana dia tak betul lah tu kan. Tak betul. Tambah nampak kalau najis keluar macam teh kambing tu. Kan? Dia kena keluar warna apa? Coklat. Dia kena apa? Panjang ke putus-putus? Panjang. Dia kena panjang. Dia kena panjang. Itu maknanya dia usus yang Sihat. usus yang sihat. So kena rawat usus juga. Sebab penyakit kanser usus sangat tinggi sekarang Kanser usus sangat tinggi. Okey, kita tengok makanan tak seimbang punca hidapkan kanser usus. Kurang bersenam, merokok ramai lelaki yang kena. Kan. Kita tengok ni, kalau orang yang banyak toksik dalam usus, tengok muka dia. Dia rawat, letih, perut tak selesa, asyik sebu je, pening kepala, kemudian masalah kulit. Ini semua ni. Ni kan masalah orang usus yang tak sihat. So apa kena buat dengan orang macam ni? Probiotik. Bagi yang tadi, bagi probiotik, bagi dia apa, kalsium magnesium kena bagi. Okey, boleh? Kita pergi pula ke kencing manis. Kencing manis, sekurang-kurangnya kita bagi dia protein. Kenapa protein? Kerana kalau kita makan nasi, dia perlukan insulin. Badan kita ni ada satu dipanggil pankreas. Pankreas ni tugas dia apa? Keluarkan Makan insulin. nasi, pankreas ni akan keluarkan Insulin. Pergi dekat nasi, dia proses nasi tu jadi sel. Tukar nasi tu jadi tenaga. Itu tugas insulin. Apa tugas pankreas? Sebab tu ada tak orang injek insulin? Ada. Sebelum makan dia buat apa? Cucuk. Cucuk perut. Cucuk perut. Sebab dia insulin, dia punya pankreas dah tak boleh keluar lagi insulin. Sebab tu dia makan, dia ambil daripada luar. Dia makan nasi, terus pergi nasi tu akan jadi tenaga. Sebab tu orang kencing manis ni cepat letih. Siang paginya okey lagi lah. Tengah hari petang dia dah ngantuk, dia dah tidur. Dia kata kan. So protein apa? Protein tak perlu ada insulin. Masuk terus jadi Tenaga. Sebab tu bila ada luka, makan protein cepat sembuh. Okey. Kemudian kita bagi double X. Kenapa double X? Double X boleh turunkan paras gula dalam darah. Yang lagi satu, bila makan double X, badan tu akan sensitif balik dengan gula. Dia bila terlampau hari gula, badan ni dah hang tahu? Dah tak imun dah. Dia dah rasa gula lantaklah. Dia macam tu lah. Macam kita naik kuda kan. Kita asyik ketuk je semua dia lari. Lama-lama kuda tu jadi apa? Imun lah. Penat lah. Macam tu juga insulin. Pagi tadi dah lama gula lagi. Tengah hari Gula lagi. Petang gula lagi. Malam gula lagi. Lama-lama insulin jadi apa? Malas layan. Jadi gila. Pankreas tu dah tak larat bila tak larat, kencing manis tak? Kencing manis. Dia dah tak sensitif Okey. Dan kenapa kalsium magnesium? Orang kencing manis dia banyak asid laktik. So badan dia akan jadi apa? Bisa-bisa.
Badan dia bisa-bisa. Badan kita kalau kita asyik mengantuk, orang banyak asiletik. Asiletik ni yang buatkan kita mengantuk. Kejadian yang lelap ni. Asiletik ke? Kasih Malaysia. Kan? Asiletik buatkan kita cepat letih. Badan jadi bisa-bisa. Okay, so next kita pergi darah tinggi. Darah tinggi. Okay, darah tinggi. Apa punca darah tinggi? Tu kolesterol ini dah. Dia macam ni. Senang faham. Ni kita kalau doktor cerita lain, kalau baru cerita dia lain. Baru cerita student yang baru bukan doktor. Kan? Pembuluh darah ni dia keras apa? Macam batang paip. Kita kalau jemur kat panas selalu jadi apa? Keras. Bila keras dia merekah. Bila air lalu pecah. Macam tu juga pembuluh darah kita. Lama-lama dia keras. Bila dia tak ada kalsium, magnesium. Bila dia kurang magnesium, dia jadi keras. Bila keras, darah lalu dia boleh tak berkembang? Tak boleh. Dia tak boleh meri lah. Dia tak boleh kembang. Bila tak boleh kembang, darah datang dengan kolesterol dia pecah. Bila pecah, stroke tak? Stroke. Tadi baru tunjuk tak berapa kes stroke setiap tahun? Banyak, tak ingat. Banyak kan? Puncanya pembuluh darah. Selalu stroke kat mana? Kepala. Kat kepala kan? Sebab tu darah. Jadi bila jantung pump, terus. Jadi bila kita makan kalsium magnesium, dia jadi anjat. Dia jadi lembut. Tadi yang baru cakap apa tadi? Kalsium magnesium boleh melembutkan. Sebab tu kita bagi kalsium magnesium. Pembuluh darah tu jadi lembut lah. Darah lalu dia ngembang balik. Dia mengembang balik kan? Darah tinggi itu apa? Kolesterol. Salmon omega itu apa? Kolesterol juga. Biopsi ni dia boleh kuatkan kita punya saluran darah. Kuatkan. Kadang-kadang muka perempuan nampak dia selalu biru-biru gitu kan. Kan? Itu vitamin C kan. Kita makan vitamin C contohnya buah limau. Kita potong je kulit dia, apa jadi buah tu? Potong je kulit buah apple jadi apa kejap? Hitam. Sebab tu biopsi penting. Dia akan duduk dekat bawah kulit. Di bawah kulit kita kan, saluran darah kita akan jadi kuat. Okey. Itu dia. Dan kalau orang tu tinggi sangat, bagi juga dia B kompleks. Kenapa B kompleks? Orang darah tinggi ni dia tak boleh stres. Betul? Kan bergaduh je. Tempat kerja, cikgu banyak kerja kan? Mula, banyak tak cikgu kena darah tinggi? Banyak kan? Banyak cikgu, ada yang cikgu tengah mengajar jatuh. Banyak kes. Kan? Bagi B kompleks. B kompleks apa? Penenang. Baru satunya B kompleks adalah vitamin perasaan. Apa? MPP. Mana ni makan vitamin ni kan, contohnya bulan ni tak dapat satu makan B kompleks. Makan B kompleks. B kompleks menenangkan. Petang pagi besok nak jumpa baru telah B kompleks. Okey, B kompleks vitamin menenangkan. B kompleks vitamin urat saraf. Kalau kita pergi ke klinik, doktor bagi vitamin ataupun ubat yang bau busuk tu. Tu apa sebenarnya? B kompleks ni bau wangi ke busuk? Busuk. Tapi yang doktor bagi itu adalah sintetik, yang kita adalah organik. Kita adalah organik. Itu kita B kompleks. B kompleks ni dimakan. Rambut lambat uban, lelaki yang mana tak beruban lagi. Rambut baru ada lambat, tapi lambat tak? Lambat. Tahun ni dah 60 Tapi kalau baru jumpa kawan-kawan baru, semua dah putih. Semua dah putih. Siapa rambut nak lambat orang muda ni start makan B kompleks. Akar rambut akan jadi kuat. B kompleks Okey, dapat Okey, ini masalah kurang darah. Perempuan selalunya. Jadi kita bagi dia apa? Biopsi dengan air folik. Dua ni saja, insya-Allah akan selesai masalah tekanan darah. Orang biasanya ada tekanan darah rendah ni, dia duduk je, dia bangun pening. Kenapa? Oksigen tak sampai, oksigen lambat, dia pening. Lepas tu asyik dia orang ni kan, dia orang tengah selalu perempuan lah, perempuan dia. Dan juga kalau kurang tekanan darah ni, darah rendah ni kurang sel darah merah, juga susah nak mengandung. Sebab tu selalu kita makan air folik ataupun kalau ni kita ambil daily. Okey, dalam double egg ada tak iron? Ada. Double egg yang baru dah ada iron. Dah ada iron sekarang. Okey. So kita pergi pada orang ada masalah asma. Asma ni dia adalah apa? Alergik. Orang asma ni dia tak boleh kena habuk, kadang-kadang ada tak asma panas, asma sejuk.
Ada kan? Cuaca panas, cuaca sejuk kan, dia tak boleh. Dia tak boleh stres. Semua dia semua itu. Pada dulu ada orang lain seorang tau. Okey, kejap lagi buat demo dia tua semua kena. Itu dia pakai pam. Itu pam tak jadi apa betul dia. Lepas tu kita bagi dia garlic. Garlic ni sangat powerful untuk orang ada masalah-alahan. Masalah. Katalah you tak boleh makan belacan, tak boleh makan udang, semua. Makan garlic. Makan garlic, lama-lama dalam 2 minggu 3 minggu dah boleh makan belacan. Dah boleh makan belacan. Garlic ni sangat powerful lah, sebab tu Cina suka garlic. Kan? Okey, biopsi untuk apa? Biopsi ni saluran pernafasan tu jadi sempit. Bila makan biopsi dia luar balik. Dia luar balik. Sebab tu kalau tengah sesak nafas, tekak gatal baru ambil biopsi tu jadikan sebagai gula-gula. Letak dekat dalam mulut. Hilang tekak, hilang gatal tekak. Biopsi tu. Anak masak sikit je. Makan buah belah masam boleh pula. Biopsi tu sedap, memang powerful. Memang powerful. Kemudian kenapa protein? Paru-paru dah rosak, perlu dibaiki dengan protein. Perlu dibaiki dengan protein. B-complex tadi baru cakap tadi. Jadi at least dibagi 3 tu tadi, biopsi gali protein. InsyaAllah yang mana yang pakai pump tu boleh buang pump tu. Boleh pump banyak sebenarnya customer yang baru datang lagi ya. Okey. So gaul banyak lagi lah, tak payah kot. Masa dah ada. Okey. Gaul jangan sampai jadi macam ni Kalau jadi datang pergi jumpa doktor, tak payahlah. Tak ada lautan lagi dah. Tak ada lautan lagi. Dia gaul, apa punca gaul? Uric acid tinggi. Uric acid tahap UC tinggi. Uric acid duduk kat mana? Duduk kat sendi. Baru pergi nak gaul, baru tahulah kan? Jadi baru 30 tahun dah kena gaul sebab suka makan seafood. Makan seafood dia bila makan je lagi kena pergi klinik injek. Injek tu memang lama-lama pinggang dia rosak So apa boleh? Biopsi B-complex tu powerful. B-complex kalau kita makan dia melambatkan proses uric acid. Biopsi dikeluarkan. Dia kencing, kita akan kencing. Sebab tu kadang-kadang doktor bagi ubat yang baru dapat ubat yang 6 bulan makan tu sebenarnya untuk kencing. Benda tadi. Dan kalsium magnesium tu tambahan lah. Kalsium magnesium ni bahaya sikit bila kita makan dia sakit. Dia pecah sebab kristal tu akan pecah. Dia kristal ni. Dia bila ada kalsium dia pecah dia akan melucuk sakit lah. Kena gaul dia jangan. Kena kain pun tak boleh lah. Jalan jerit tu yang lain jawapan dia kena injek. Potong tak? Itu diabetes. Ada kencing memang. Inilah. Alhamdulillah sekarang baru cek medical check up memang uric acid normal. Alhamdulillah uric acid normal, dah boleh makan udang, dah boleh makan sotong. Dulu makan udang kuah pun tak boleh. Kuah pun tak boleh, tengok je lah kan. Tapi orang gaul pantang tengok. Kalau baru pergi kedai kan, kita tahu negara ni yang mana akan cedok dulu. Sotong. Baru pantang tengok sotong. Dia punya lemah. Okey, rasa itu je sikit. Sebenarnya banyak slide baru. Ini untuk set orang mengandung, membagi dairy, kalsium, protein dengan salmon omega. Ini set untuk mengandung. Orang yang mengandung amalkan ni. Salmon omega anak keluar jadi sedih. Anak jadi bijak. Masa dah 7 bulan, 8 bulan makan Lecithin E. 7 bulan ambil Lecithin E. Anak tak kena jaundice. Kalau you makan protein tu semua belasa lahir tu kan, kepala anak tu tak ada bergerak-gerak. Tak ada bergerak-gerak. Okey? Sebenarnya suplemen sebenarnya sangat market dia sangat besar. Sebab baling dia batu kena orang darah tinggi, baling dia batu kena orang kencing manis. Market dia besar tak? Besar. Kenapa orang sakit? Makanan. Makan. Sebab makan. Situ je. Sedikit daripada Barul kan. Sebenarnya lama-lama you datang, insya-Allah you pun jadi doktor. Okey, kita temukan semua.